Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna in syi'ta sahla. Rabbi yassir wa la tu'assir wa atmim bil khair, amma ba'd. Babu ma jaa fi sadli fi salat. Bab tentang hukum sadal. Bab tentang hukum sadar dalam sembahyang. Apa makna as-sadlu? Yang pertamanya apa maknanya, yang keduanya apakah hukum? Jadi sebahagian daripada ulama menyebut qala al-Khattabi as-sadlu irsalu thawbi hatta yusibal arda. Melepaskan, pendapat yang pertama maknanya melepaskan pakaian sehingga melirik sampai ke bumi. Apa makna melepaskan? Melabuhkan pakaian sampai ke bumi. Dia apa beza as-sadlu dengan isbal? Kita dah belajar isbal hari tu. Apa beza? Tajuk hari ni as-sadlu dengan isbal. Al-isbalu, apa beza tu? Kalau sadal melirik sampai ke bumi. Dulu kita dah belajar tentang masalah apa? Isbal. La yanzurullahu ila rajulin asbala izarahu. Asbala izarahu. Wa fi riwayatin min khuyala. Wa fi riwayatin bataran. Allah Subhanahu wa taala tidak memandang dengan pandangan rahmat orang yang mengisbalkan, melabuhkan pakaian lebih daripada buku lali. Sebab kebiasaan yang berlaku di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang Islam kita ni yang memakai pakaian dia sampai ke pertengahan betis. Sampai ke pertengahan betis. Kalau orang Islam dia sampai sekat tu. Tak lebih daripada buku lali. Maknanya kalau pada zaman itu uruf, suasana umum ketika itu kalau lebih daripada buku lali melambangkan riak, takabur ataupun sombong. Kalau dia khilaf daripada uruf, biasanya jadi macam tu. Sebab itu ulama berpendapat kalau isbal ni sebahagian ulama kata makruh, sebahagian yang lain kata haram. Makruh ni kalau tidak dia isbal itu sampai peringkat dia takabur, berbangga diri, dia sombong diri. Sebab apa nak sombong diri isbal ni? Zaman dulu pakaian kan susah, kain susah. Tiba-tiba adalah beberapa orang individu yang mampu, yang sanggup, yang ada kesenangan, dia pakai pakaian lebih daripada buku lali. Menunjukkan dia orang kaya lah. Sebab tu dia rasa gong. Tahu tak gong? Orang rasa hebat, rasa dia kaya, dia diperhatikan. Jadi zaman kita sekarang ni macam mana? Kalau pegang secara zahir hadis itu sampai zaman sekarang pun makruh juga. Dan ada pendapat ulama kata harus, kalau tidak ada disertakan dengan perasaan takabur. Okey, isu isbal ni kita dah bahas panjang dalam pelajaran-pelajaran kita yang lepas. Malam ni kita nak baca as-sadlu, sadan. Tadi kita sebut apa dia? Salah satu daripada pandangan ulama lughah, dia kata melabuhkan pakaian sampai ke bumi. Jadi orang lelaki tidak dibenarkan, tidak digalak dan dibenarkan. Ada pun orang perempuan tak apa, digalakkan. Pada masa tu tak ada stocking. Tujuan mereka melabuhkan pakaian sampai ke bumi untuk menutup aurat. Untuk menutup aurat. Kan sebahagian daripada pendapat ulama, aurat perempuan seluruh badan kecuali muka dan dua
pergelangan tangan. Wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha. Ma zahara minha al-wajhu wal kaffani. Sesuatu yang zahir tu apa dia? Muka dan pergelangan tangan. Ini maksudnya bagi lelaki. Di dalam Nailul Autar pula menyebut, kalau Abu Ubaidah, dia kata pula, Asad isbalur rajul sabahu min ghairi an yadumma janibaihi baina yadayhi. Iaitu orang yang, seseorang lelaki yang dia pakai pakaian, dia melabuhkan pakaian ataupun memanjangkan pakaian tanpa diikat. Dulu dia ada kain selendang, dia letak tu tanpa diikat. Selepas tu diletakkan tangan pula, dia melepaskan tangan ketika sembahyang. Kain itu, di kain selepang itu, kan dulu tak ada kain, tak ada pakaian. Lepas tu pakaian macam kain basahan, satu lagi letak di atas tengkuk tanpa diikat. Bila tanpa diikat, lalu tangan dia pula dia lepas macam tu, dia tidak pegang. Begitulah di dalam keadaan rokok dan sujud. Ini perbuatan orang Yahudi. Perbuatan orang Yahudi. Mereka tidak qiyam, lepas tangan begitu saja. Dalam keadaan kain selempang di sini tidak diikat. Bila berlaku pergerakan rokok, iktidal, sujud, maka kain itu terlondeh. Terlondeh maknanya apa? Tertangga daripada badan. Kalau kain itu kain satu, sebahagian daripada sahabat dia sembahyang dengan sehelai kain yang panjang, dia lilit tu. Bukan dua kain, ada yang dua kain, pakai macam kain basahan tu, lepas tu satu letak di atas badan, letak atas bahu. Ada di kalangan mereka pakai satu. Bila tanpa diikat, apa jadi? Bila berlaku pergerakan, dia akan terlondeh. Bila terlondeh, nampak aurat tak? Sadan. Itu termasuk di dalam makna sadan. Ditegah oleh Nabi SAW. Kalau diikat, tak dipanggil sadan. Okey, terus. Haddatsana Muhammad bin al-Ala wa Ibrahim bin Musa. An ibn al-Mubarak, an al-Hasan bin Takwana, an Sulaiman al-Ahwal, an Atha'i qala Ibrahim an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha 'an as-sadli fi as-salati wa an yughaddi ar-rajulu fahu. Imam Abu Daud dengan sanadnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegah ataupun melarang daripada sadan dalam sembahyang. Sadan kita sebut tadi apa maknanya kan? Okey, yang kedua, menutup seseorang lelaki. Bila sebut lelaki termasuk perempuan. Kalau sebut perempuan, lelaki tak masuk. Dalam hadis ini termasuk perempuan. Menutuplah seseorang yang sembahyang itu, sama ada lelaki ataupun perempuan, akan mulutnya tutup macam tu bila sembahyang. Sama ada dia tutup dengan tangan ataupun dia tutup dengan kain. Kalau tutup dengan tangan, pertamanya bila tutup mulut, dia tidak dapat membaca dengan sempurna. Makhraj saja, makharijul huruf tidak dapat baca dengan sempurna. Sebutan dia tak tepat sebab tutup. Sebab huruf-huruf yang kita baca dia ada rumah masing-masing. Daripada Hamzah sampai Ya tu, dia ada rumah masing-masing. Apa maksud rumah? Dia ada tempat masing-masing. Sebab itu dipanggil makhraj ataupun makharij. Makharij ni jamak daripada makhraj, tempat keluar. Dia ada tempat masing-masing, bukan satu tempat. Jadi kalau dalam keadaan mulut tak berapa nak buka, dia keluar, makhraj dia tak betul. Keluar daripada tempat yang salah, daripada rumah yang salah, daripada kedudukan yang salah. Sebab dia tutup mulut. Itu yang pertama. Tak dapat membaca sama ada ayat-ayat yang berkaitan dengan ayat ataupun zikir di dalam sembahyang, tak dapat dibaca dengan sempurna. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, kalau dia tutup dengan mulut, macam tu, ditutup dengan mulut, telah bertentangan dengan hadis Nabi SAW. Nabi suruh bila sembahyang kita takbir, dia bukan suruh letak di mulut, dia suruh kita qiyam. Nampak tak?
bercanggah dengan perintah Nabi. Nabi suruh bila takbir, tak kisahlah nak takbir buat macam tu ke macam tu kan. Ada riwayat, dua riwayat tu. Setengah orang dia kata kalau macam ni macam Ultraman kan. Bukan. Kedua-dua riwayat tu ada hadis. Jadi Nabi suruh qiyam, tiba-tiba dia letak di mulut. Salah. Bercanggah dengan hadis. Hukum dia makruh. Yang keduanya, kalau ditutup pula dengan kain. Menyerupai orang Yahudi. Orang Yahudi ni bila kain dia panjang, dia ambil kain depan tu dia tutup mulut. Sebab tasyabuh dengan agama lain, khususnya Yahudi dan Nasrani, memang dilarang oleh Allah, dilarang oleh Nabi SAW. Sebab itu ada ayat Quran kan? Surah apa tu? Surah Al-Baqarah juzuk yang pertama. Ya ayyuhallazina amanu la taqulu ra'ina wa qulu zurna wasma'u walil kafirina azabun alim kan? Jangan sebut ra'ina, sebut unzurna. Sudut perkataan pun tak boleh, sebab menyerupai. Sebab itu ada kalangan sahabat bila dia tengok orang Yahudi, bila nak tidur qailullah, dia pacak kayu, sangkut pedang situ, nak rehat kan. Takkan nak pegang 24 jam. Orang sahabat pun buat macam tu. Nabi larang kerana menyerupai. Dan tu sebab yang kita belajar hadis dalam riwayat Muslim tu, larangan yang berkaitan dengan belah anjing. Anjing lalu kok depan tak boleh. Lepas tu sentuh anjing kena samuk 7 kali tu kan. Sebab ada peringkat permulaan Islam, ada di kalangan sahabat ni, dia minat nak tiru, nak mencontohi orang Yahudi yang bela anjing. Bela anjing dalam rumah, makan sekali anjing, tidur sekali anjing, peluk dukun dengan anjing. Dia selalu macam kita duk buat kat kucing tu. Sahabat tengok, oh bagus juga buat macam tu. Anjing itu diberi penghormatan. Itu yang datang hadis-hadis Nabi, suruh bunuh anjing hitam kan. Lepas tu apabila kena jilatan anjing, kena samak 7 kali. Wa idza walaghal kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsihu sab'a marratin ihdahunna biturab. Apabila anjing menjilat pinggan mangkuk kamu, hendaklah dibasuh 7 kali, sekali dengan air tanah. Kerana ada nak menyerupai. Jadi apabila hilang sifat-sifat menyerupai itu, hukum anjing ini dilonggarkan sedikit. Dilonggarkan, bukan dilonggar terus. Contohnya dilonggarkan anjing yang dibenarkan untuk jaga rumah, jaga tanaman. Dan juga anjing apa dia? Kalbun mu'allamah. Anjing yang membuat buruan kan. Ada beberapa perkara yang disebut dalam hadis ni harus. Cuma saya heran juga kadang-kadang ada orang yang nak terlalu terbuka. Dia tak mengaji hadis ni, dia nak terlalu terbuka, dia bela anjing dalam rumah dia. Kita sebut ada beberapa bab, beberapa tempat yang diharuskan. Ini dia nak buat macam orang kafir pula. Orang Islam bela anjing dalam rumah, tidur sekali. Ini mana boleh? Nak terlalu terbuka tak boleh. Kita nak kepada keterbukaan, tapi jangan sampai tak ada sempadan. Tak ada had. Hukum Islam ni dia ada sempadan dia. Wa tilka hududullah wa may yata'adda hududallah fa ulaika humuz zalimun. Agama ni dia ada sempadan, dia ada had. Bukan kita belajar Quran hadis ini kita nak seru orang yang pertama kepada berpegang kepada suatu dalil hujah nafs yang sahih, lagi sahih. Nak ajak orang berpegang kepada dalil yang kuat umpamanya. Di waktu yang sama kita nak ajak orang supaya terbuka, boleh berbeza pendapat, pandangan, mazhab. Jadi walaupun nak ajak orang kepada keterbukaan, jangan terbuka terus sampai tak ada sempadan. Bebas nak bela anjing kan. Tak boleh. Tak boleh taruh terbuka macam tu. Dah tak ada sempadan, tak ada had. Okey, tadi sampai dekat mana tadi? Tutup mulut tadi kan. Ini perbuatan Yahudi. Bila dia orang buat ibadat sembahyang, orang Yahudi sembahyang tak? Sembahyang. Puasa pun mereka puasa. Tapi puasa sembahyang mereka tak sama dengan kita. Sebab itu di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud,
Rasulullah sebut bahawa orang Yahudi ni bila dia sembahyang, dia tanggal kasut. Kita nak khilaf dengan orang Yahudi, maka kita kena pakai kasut. Boleh kita diharuskan pakai kasut. Esok komo pakai kasut masa sembahyang, buat masuk kasut dalam surau kan. Ini kalau sembahyang atas padang pasir. Bukan sembahyang atas surau ada kapet macam kita ni. Ni zaman dulu orang sembahyang atas padang pasir, atas tanah. Jadi nak bagi khilaf dengan orang Yahudi ni, di sudut apa dia sembahyang ni, pernah tengok tak orang Yahudi sembahyang? Balik ni cuti buka YouTube tengok Yahudi sembahyang macam mana. Dia orang pun sembahyang. Mereka pun buat ibadat sembahyang yang disyariatkan oleh Allah kepada mereka. Setelah diutuskan Nabi Muhammad SAW, diturunkan Al-Quran, maka ajaran ataupun syariat yang ada di dalam agama mereka dibatalkan ataupun dimansuhkan. Jadi itu sebahagian daripada apa dia kita kata tadi, daripada perbuatan Yahudi diperintahkan supaya kita khilaf ataupun berbeza dengan mereka. Itu baru ni dalam musim Covid baru ni kan, ada orang soalan, orang tanya kan, pakai mask macam mana ketika sembahyang? Semua orang nak pakai dah jarak sekaki, jarak 1 meter kan. Pakai mask pula, macam mana? Kalau ada keperluan tak masuk dalam hadis ni. Kalau ada keperluan tidak masuk dalam hadis ni. Sebab ada di satu kaedah, ad-daruratu tubihul mahzurat. Benda yang dilarang itu diharuskan ketika berada di dalam sesuatu musyaqqah ataupun kesulitan. Asal hukumnya macam tu, makruh. Bila kita pakai mask dalam keadaan tertentu, maka tidak jadi makruh. Okey, terus. Qala Abu Dawud rawahu Islan an Aqaim an Abi Hurairah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam naha 'an as-sadli fi as-salati. Abu Dawud di dalam ulasan dia terhadap terhadap hadis tadi, dia kata hadis ini telah meriwayatkan oleh Islun daripada Atta', daripada Abu Hurairah, Rasulullah melarang daripada sadal dan sembahyang. Okey, kalau di luar sembahyang macam mana? Luar sembahyang pun sebahagian kalau pendapat Imam Syafi'i, hukum dia sama sahaja. Sadal ini sama ada di dalam sembahyang ataupun di luar daripada sembahyang. Okey, terus. Haddatsana Muhammad bin Isa bin Tabai, haddatsana Hajjaj an Ibn Jurayj qala aktsar ma ra'aytu 'ata'an yusalli sajidan. Qala Abu Dawud wa hadha yudha'ifu dhalika al-hadith. Imam Abu Daud dengan sanad menyebut daripada Ibnu Jurayj, dia kata banyak kali aku melihat Atta' Ibnu Abi Rabah ini dia sembahyang di dalam keadaan sadal, tutup. Tadi kita kata sebut apa tadi? Sadal tadi kita terjemah apa? Sebagainya pakaian dia labuh kan, ataupun dia melepaskan tangan dia melipatkan ataupun menyelempangkan pakaiannya dalam sembahyang tanpa diikat, lalu ketika rokok dan sujud pun buat macam tu. Jadi perawi hadis ni, Atta' ni salah seorang daripada perawi yang meriwayatkan hadis yang kita bacakan tadi, tetapi dia pula bercanggah daripada apa yang dia riwayatkan. Dia riwayat kata tak boleh, tiba-tiba dia buat. Macam mana ni? Di sini para ulama menyebut tidak semestinya seorang perawi dia meriwayatkan sesuatu hadis itu, bila dia bercanggah dengan hadis, dia bercanggah, amalan dia bercanggah dengan hadis yang dia riwayatkan, tak semestinya hadis itu jadi dhaif. Itu sebahagian daripada pendapat ulama. Pendapat yang kedua kata, memang Atta' ni dia melemahkan hadis yang diriwayatkan di atas tadi. Sebab tu dia sadal, kerana hadis yang diriwayatkan itu di sisi dia adalah lemah. Pendapat pertama tadi kita sebut apa?
Tak semestinya lemah apabila perawi beramal sesuatu yang berbeza dengan hadis yang diriwayatkan. Tak semestinya hadis itu lemah. Tetapi dalam isu ini, sebahagian ulama kata Atta' sendiri beranggapan hadis yang diriwayatkan tentang sadak adalah lemah. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau mengikut pendapat kaedah di dalam mazhab Syafi'i, al-ibratu bima rawa wala bima ra'a. Pengajaran itu diambil daripada hadis yang diriwayatkan oleh seseorang perawi. Pengajaran maknanya hukum. Pengajaran ataupun hukum itu diambil daripada hadis yang diriwayatkan oleh seseorang perawi, bukan diambil daripada ijtihad perawi. Ijtihad perawi itu pulang, dia nak ijtihad macam mana. Tetapi apa yang penting, kita beramal, kita ambil hadis yang dia laporkan, hadis yang dia riwayatkan. Kita tak semesti, tak perlu kita ambil ijtihad dia. Ijtihad dia itu bab lain. Mungkinlah ada sesuatu bab, sesuatu masalah, sesuatu ihtimal, andaian yang menyebabkan dia berbeza dengan hadis yang diriwayatkan. Bagi Imam Syafi'i, kita ambil hadis tu daripada mengikut ijtihad perawi. Di dalam mazhab Hanafi pula, al-ibratu bima ra'a wala bima rawa. Pengajaran itu diambil daripada ijtihad perawi, bukan hadis yang diriwayatkan oleh perawi. Maksudnya, kalau seseorang perawi hadis itu meriwayatkan sesuatu hadis berkenaan dengan sesuatu hukum, tiba-tiba perawi itu sendiri beramal berbeza dengan hadis yang dia riwayatkan, dalam mazhab Syafi'i ikut ijtihad perawi, bukan ikut hadis. Sebab apa jadi macam tu? Sebab boleh jadi, pertama, boleh jadi hadis yang dia riwayat tu dia anggap hadis tu dhaif, macam isu Atta' ni tadi. Boleh jadi dia anggap hadis tu dhaif, sebab tu dia tak beramal dengan hadis tu. Yang pertama. Yang kedua, perawi hadis lebih mengetahui tentang hukum hadis yang dia riwayat. Yang kedua, perawi hadis lebih memahami, lebih mengetahui tentang hukum hadis yang dia riwayat. Dia lebih tahu lah. Sebab itu contohnya apa? Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dialah yang meriwayatkan hadis-hadis yang berkaitan dengan masalah jilatan anjing. Siapa-siapa yang bela anjing dalam rumah dia, malaikat rahmat tak masuk. Dan ada hadis-hadis yang lain, amalan dia tidak diterima selama 40 hari. Hadis-hadis yang berkaitan dengan jilatan anjing ini banyaknya diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an. Apabila anjing itu, wa idza walaghal kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsihu sab'a marratin ihdahunna biturab. Ni kita bahas lama dah ni, kita ulang balik. Bila anjing menjilat pinggan mangkuk kamu, hendaklah dibasuh 7 kali, sekali dengan air tanah. 7 basuhan, sekali dengan air tanah, 6 dengan air bersih. Sedangkan Abu Hurairah, dia punya ijtihad, dia punya fatwa, bila kena jilatan anjing, basuh 3 kali sahaja. Dia tak ikut hadis yang dia riwayat, tak mengikut hukum hadis yang dia riwayatkan. Hukum hadis, basuh 7 kali, sekali dengan air tanah. Dia basuh 3 kali tanpa air tanah. Dia tengok, hadis ni lebih kurang macam tu. Sebab itu kadang-kadang kan, kalau kita belajar dalam fiqh Hanafi, kita jadi pelik. Hadis macam lain, hukum lagu lain. Seolah-olah macam mazhab Hanafi ni dia tak beramal dengan hadis. Tak. Dia ada satu sudut pandang lain. Dalam bab-bab yang tertentu ni, dia ambil makna kaedah perawi hadis. Perawi itu lebih mengetahui. Dan pula, selain daripada penilaian sumber yang diambil daripada hadis Nabi, dia tengok pula pendapat sahabat. Sudah tentu sahabat ni lebih mengetahui daripada imam mazhab, lebih mengetahui tentang hukum fiqahnya berdasarkan kepada hadis, lebih mengetahui pada imam-imam yang selepas daripadanya. Zaman Rasulullah ni sahabat beramal macam mana? Sahabat beramal macam mana? Contohnya, kita dah belajar tu dalam Sahih Bukhari. Ini juga sebagai siaran ulangan juga. Macam la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab kan? Wa man lam yaqra' bi Fatihatil Kitab fa salatuhu khida'un. Tidak ada sembahyang orang yang tak baca surah Fatihah. Kalau kita belajar hadis itu kita nampak macam kuat. Sekali kalau kita baca dalam fiqh Syafi'i, syarah-syarah hadis di dalam mazhab Syafi'i, kita nampak macam mazhab Syafi'i lebih kuat.
Tapi baca pula dalam mazhab Hanafi, nampak mazhab Hanafi lebih kuat pula. Dia buat mari senarai para sahabat, sebilangan daripada sahabat yang kata tak wajib baca Fatihah dalam sembahyang. Sama ada sembahyang fardu atau sembahyang sunat. Dia buat mari aqwalus sahabah, aqwalut tabi'in, berlambak-lambak dia buat mari. Sebab itu bagi mereka qaulus sahabi bihujjatin. Qaul sahabat ini menjadi hujjah di dalam bab fiqh. Bab fiqh, bab agama lah. Pendapat sahabat. Okey, sambung. Wa qala Abu Daud. Kita mengaji Abu Daud ni yang penting ya. Apa kata Abu Daud tu penting yang perlu kita fahami selain daripada hadis yang dia riwayatkan. Qala Abu Daud, ulasan Abu Daud pula. Tentang hadis yang dia kemukakan tadi. Wa hadza yudha'ifu dzalikal hadis. Hadis ini yang kedua ini yang atak sembahyang tutup mulut ini, dia melemahkan hadis yang pertama yang dia riwayatkan. Itu ulasan Abu Daud. Okey, terus. Bab sembahyang pada syu'urin nisa. Apa makna syu'ur? Mesti kita nak sebut satu terjemahan yang biasa orang dengar apa? Nak sebut apa? Mesti nak sebut rambut kan? Tahu dah. So bukan jamak daripada sya'run. Dia bukan jamak daripada sya'run. Dia syiar. Syiar ini yang pertama, pakaian kain yang labuh yang menutupi kaki perempuan ketika tidur. Itu yang pertama, makna yang pertama. Kain labuh, kain panjang menutupi kaki perempuan ketika tidur. Sebab orang perempuan ni, dia biasa di zaman Nabi masa stocking tak ada tu, dia pakai pakaian labuh panjang. Jadi bila panjang tu dia melirik sampai ke tanah, sapu tak kekotoran, sapu tak najis-najis, sebab melirik atas tanah. Itu makna pertama, makna syu'ur. Yang kedua dengan makna pakaian dalam perempuan, baju dalam. Bukan baju dalam tu dengan makna coli, bukan. Baju yang panjang duduk belah dalam. Yusuf faham lain pula. Itu lebih hampir dibimbangi terkena najis. Bila dibimbangi terkena najis, sembahyang atas dua maksud syu'ur tadi. Sama ada pakaian yang di bahagian dalam ataupun pakaian yang labuh tadi. Bila sembahyang atas tu dibimbangi terkena najis, kita sembahyang atas najis maksudnya. Bila kita sembahyang, kita kena bersihkan, elakkan, jauhkan diri kita daripada tiga tempat ni, jangan ada kena najis. Kalau tidak tak sah sembahyang. Tiga tempat ni apa dia? Maknanya badan kita, jangan terkena najis. Yang keduanya pakaian kita, jangan terkena najis. Yang keduanya tempat yang kita sembahyang. Tempat yang kita sembahyang tu 7 anggota. Bila kita sujud tu, yang tu menjadi tempat sembahyang. Kalau kita duduk, ni kaki kita, kaki kanan, kaki kiri, tak cicak duduk di sini, tak bersentuhan dengan kita, tak batal sembahyang. Walaupun duduk atas sejadah, walaupun duduk di kawasan sembahyang. Kita rokok, dia duduk tengah kan. Sujud, dia tak kena, tak bersentuhan dengan kita, najis, maka sah sembahyang. Tapi yang isu kain ni tadi, kita sembahyang tak kena terus atas dia. Sama ada kita jijak ataupun kita bersentuhan dengan dua lutut, bersentuhan dengan dua tangan, bersentuhan dengan dahi. Itu tak sah sembahyang, sebab terkena najis. Jadi Rasulullah larang sembahyang di atas pakaian yang terkena najis. Okey, terus. Haddatsana Ubaidullah bin Mu'adh, haddatsana Abi, haddatsana Al-Ash'ath an Muhammad yani ibn Sirin an Abdullah bin Shaqiq an Aisyah qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yusalli fi syu'urina aw duhufina. Qala Ubaidullah syakka. Sama ada ayah dia menyebut syu'urina ataupun luhufina. Lihaf ni kain selimut. Kain selimut pun biasa selimut orang tidur kan. Kain selimut ni ketika tidur lah kan.
Bila ketika tidur tanpa disedari, kadang-kadang najis terkeluar daripada badan kita. Sama ada pada hak kubur, dubur kan, terkeluar, maka terkena pada kain selimut. Kita sembahyang pula atas tu. Sebab itu dilarang. Sama ada sembahyang di atas syur ataupun atas luhuf. Kerana sembahyang dibimbangi kita sembahyang itu, kita sembahyang di atas tempat yang terkena najis. Wallahu alam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah al-azim.